Bagaimana caranya untuk menjadi jururawat? Itu antara persoalan yang saya dapat. Hai, bertemu kembali kita di dalam YouTube channel Jururawat.my. Pertamanya saya ingin mohon maaf lah. Dah lama saya tidak uploadkan apa-apa info berkaitan dengan kesihatan maupun dalam dunia kejurawatan ni. Kali ini saya nak berkongsikan sedikit lagi maklumat tentang dunia kejurawatan. Jadi sebelum itu saya minta anda semua klik butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat bawah tu untuk terus mendapat notifikasi daripada YouTube channel Jururawat.my. Untuk video kali ini saya akan kongsikan persoalan-persoalan yang saya dapat dalam sepanjang tempoh inilah berkaitan dengan dunia kejurawatan. Ada yang bertanya saya bagaimana jalan atau caranya untuk menjadi jururawat. Jadi untuk mengetahuinya, sila tonton video ini hingga akhirnya. Bagaimana caranya untuk menjadi jururawat? Itu antara persoalan yang saya dapat. Okey, baik. Untuk menjadi seorang jururawat yang ada title nurse, jururawat ini, individu terbabit perlu mempunyai lesen pengamalan kejururawatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia. Saya ulang balik, seseorang individu yang ingin bergelar jururawat, individu terbabit perlu ada lesen pengamalan kejururawatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia. Jadi, secara ringkasnya, mana-mana individu ataupun mana-mana institusi di dalam Malaysia ini yang ingin mengamalkan sebarang prosedur kejururawatan ataupun ingin menggunakan title jururawat mesti mempunyai lesen amalan kejururawatan. Jadi mana-mana institusi, kalau anda nak lantik mana-mana individu untuk menjadi jururawat anda kena pastikan individu terbabit mempunyai lesen amalan kejururawatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia. Adalah menjadi satu kesalahan ataupun tidak beretika sekiranya mana-mana institusi melantik seseorang untuk posisi jururawat nurse tetapi individu terbabit tidak mempunyai sebarang lesen amalan kejururawatan. Jadi sekiranya anda ada terjumpa mana-mana tempat yang ada melantik mana-mana individu untuk posisi jururawat tanpa ada lesen kejururawatan, saya rasa anda boleh melaporkan kepada pihak berkuasa ataupun pihak berwajib supaya kita nak memastikan segala amalan prosedur yang diamalkan ataupun nasihat yang diberikan oleh jururawat itu mematuhi etika kejururawatan. Jadi persoalan seterusnya, bagaimana kita ingin dapatkan lesen kejururawatan tu? Kan? Baik, untuk mendapatkan lesen amalan kejururawatan ini, individu terbabit perlu mempunyai sekurang-kurangnya diploma kejururawatan atau ijazah sarjana muda kejururawatan yang diiktiraf oleh Lembaga Jururawat Malaysia. Mudah je. Itu je syarat dia untuk memohon lesen amalan kejururawatan. Seseorang individu terbabit perlu mempunyai sekurang-kurangnya diploma kejururawatan atau ijazah sarjana muda kejururawatan yang diiktiraf oleh Lembaga Jururawat Malaysia. Sedikit tambahan tentang lesen tadi ni, permohonan lesen. Lesen ini perlu di-renew setiap tahun dan dia ada beberapa syarat untuk renew tu, untuk memastikan segala amalan, pengetahuan seorang jururawat itu sentiasa berkualiti. Dekat mana nak belajar diploma kejururawatan ataupun ijazah kejururawatan? Okey, secara ringkasnya, tak ada 3 institusi yang menawarkan program kejururawatan, sama ada diploma ataupun ijazah. Pertamanya, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang ini hanya menawarkan program diploma buat masa ini. Kedua, kita ada Universiti Awam.
ada menawarkan program diploma dan juga ijazah sarjana muda. Yang ketiga, universiti swasta pun ada menawarkan program diploma dan juga ijazah sarjana muda. Kalau untuk Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, anda boleh melayari website www.spa.gov.my dan pilih latihan separa perubatan. Kalau untuk universiti awam, saya rasa ada banyak. Okey, boleh Google je, type je universiti yang menawarkan program kejuruteraan, sama ada diploma ataupun ijazah sarjana muda ni. Jadi boleh search. Universiti awam ada banyak, universiti swasta pun ada banyak yang menawarkan program inilah. Persoalan seterusnya, ada yang tanya saya, apakah syarat minimum untuk belajar jadi jururawat ni? Okey, baik. Memang ada syarat minimum yang diletakkan atau ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia untuk mana-mana individu lah yang nak belajar dalam program kejuruteraan ni. Tapi saya lebih suka untuk mengatakan setiap universiti ataupun institusi ada menetapkan syarat-syarat yang berlainan. Maka sila rujuk dengan laman web mereka, universiti masing-masing, sebab ada sedikit perbezaan lah. Yang Lembaga Jururawat tetapkan adalah yang paling minimum, tetapi atas universiti masing-masing untuk meletakkan apakah syarat-syarat tertentu. Jadi kalau berminat untuk menjadi jururawat ni, boleh cari, boleh Google, senang je type situ syarat kelayakan menjadi jururawat. Ikutlah program. Kalau diploma, dia ada syarat tertentu untuk di program diploma. Untuk ijazah sarjana muda pun dia ada syarat tertentu lah untuk program ijazah sarjana muda ni. Ada banyak. Universiti awam kita ada banyak. Tak silap saya lah, kalau saya tak silap, daripada utara sampai selatan, Sabah Sarawak pun ada. Boleh rujuk dekat website yang mana ada. Kalau swasta, saya pasti lagi banyak. Saya tak ada sebut lah. Tidak adil untuk saya sebut mana-mana institusi daripada baik awam ataupun swasta. Saya tak adil untuk saya sebut. Jadi saya sekadar beritahu, ada banyak. Boleh pilih. Kalau berminat di sebelah Sabah Sarawak ada. Sabah Sarawak juga ada menawarkan program kejuruteraan. Kalau berminat di sebelah Semenanjung, pun ada banyak yang menawarkan program-program kejuruteraan. Cukup setakat itu dulu saya kongsikan berkaitan dengan dunia kejuruteraan ini. Sekiranya anda berminat untuk menjadi seorang jururawat, baik lelaki ataupun perempuan, anda boleh teruskan niat anda di mana yang saya katakan tadi. Boleh Google, boleh search, boleh mohon kan. Kalau ada juga yang ibu dan ayah yang teringin nak anaknya jadi jururawat, boleh juga mohon untuk mereka. Seperti mana saya kata tadi, untuk peluang kerjaya, saya rasa saya ada letakkan video-video berkaitan dengan peluang kerjaya di dalam channel ini. So boleh tengok, ada video-video lain, dan ada juga video yang telah dikongsi oleh rakan kita yang berada di Timur Tengah, dan juga yang lain-lain. Okey, sekian dulu, jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa, lagi sekali saya ingatkan, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ini, dan tekan juga butang loceng untuk notification yang seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.